السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tak? Ni imam baru kot, imam muda. Duduk mana? Duduk mana? Letang. Habis dah belajar? Belajar habis dah? Kerja kat mana? Oh, tak apa, tuan-tuan dah ada imam. Banyak dah lah imam ni. Okey lah tu. Lagi banyak imam lagi bagus lah tuan-tuan. Betul tak? Mudah sikit kerja. Boleh bedak-bedak tugas. Baik, kahwin aku? No. Baik, jadi tuan-tuan, kita berhenti di mana tuan-tuan? Ke surat 120 Nabi Nuh. Kita di bawah tajuk berkenaan dengan tajuk besar kita adalah Rasul-Rasul yang wajib diketahui, dan kita berhenti di secara ringkas pengenalan berkenaan dengan Rasul-Rasul yang wajib diketahui. Dan saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni, Nabi ni kalau ikut sebagai ulama ada 124,000 Nabi. Rasul ada 313. Kemudian yang wajib diketahui, bukan wajib hafal, wajib diketahui. Maksudnya bila kita sebut, kita kenal. Sebut Adam, kita tahu ini Rasul yang disebut dalam Quran, 25 Rasul. Sebut Zulkifli, kita kenal. Sebut Ilyas, kita tahu ini Rasul. Jangan kita tersilap. Sebut nama lain, kita kata itu Rasul. Itu silap lah. Wajib diketahui, kita kenal dia. Kenapa 25 saja? Kerana 25 inilah yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Kenapa tak cerita semua? Kerana dakwah para Nabi ni sama saja. Syariat berbeza tapi dakwah sama. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada rasul diutuskan melainkan Allah Taala wahyukan tiada Tuhan melainkan aku, yakni Allah, sembahlah. Itu je, mengesahkan Allah. Jadi cerita 25 rasul ni cukup untuk mewakili cerita berkenaan dengan rasul-rasul yang lain. Itu pun 25 rasul yang kita nak bincang ni, ada Nabi yang cerita dia tak ada pun, disebut je sikit je. Macam Nabi Ilyas, tak banyak cerita dia. Nabi Ilyas tak banyak cerita dia. Nabi Zulkifli, tak banyak cerita dia. Nabi-Nabi ni sebut dia. Nabi Idris, tak banyak cerita dia, sebut sebelum ni dah. Nabi yang paling banyak ceritanya dalam Quran adalah Nabi Musa alaihi salam. Lebih banyak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni, nama Nabi Musa berulang di dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. Sehingga ada ulama sebutkan dalam Al-Quran ayyakuna Musa. Hampir-hampirlah Al-Quran itu menjadi Musa. Cerita dia cukup banyak. Cerita dia mudah, mengesahkan Allah, sabar dalam berdakwah, berbagai panca perangai orang manusia yang berbagai-bagai. Itulah tuan-tuan. Baik. Jadi malam ni kita berhenti pada Nabi yang cerita dia juga banyak disebut dalam Quran. Malah ada satu surah nama dia surah Nuh alaihi salam. Malam ni cerita berkenaan dengan Nabi Nuh. Kita akan sebut secara ringkas lah berkenaan dengan cerita Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Jadi Nabi Nuh alaihi salam ni, kita tengok yang ketiga. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Nabi Nuh yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salam, iaitu cicit kepada Nabi Idris.
Menurut Al-Quran, Nabi Nuh hidup selama 950 tahun. Bukan 950 tahun. Nabi Idris berdakwah 950 tahun. Boleh kan? Nabi Nuh berdakwah dalam Quran sebut alfu sanatin illa khamsin, 1000 tahun tolak 50. Maknanya Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, bukan hidup lah. Itu yang disebut dalam Quran. Dia berdakwah selama 950 tahun. Jadi tuan-tuan tengok baliklah. Betul ke balik tuan-tuan. Jadi 950 tahun ni Nabi Nuh berdakwah. Ada pun umur Nabi Nuh dalam 1000 tahun ataupun lebih. Dalam 1000 tahun lah. Lebih kurang 1000 tahun. Jadi dia ni adalah baginda Nabi Nuh alaihi salam ni adalah cicit kepada Nabi Idris yang kita bincang sebelum ni. Kalau ikut nama penuh ni daripada sebahagian ulama disebut Nuh bin Lamaka bin Mutawaslah bin Idris bin Jarid bin Qainan bin Yanushi bin Syith bin Adam. Jadi jauh lah dengan Nabi Adam AS tu, cicit kepada Nabi Idris. Beliau diutuskan kepada kaum Qabil dan Syith. Maksud dia anak cucu Qabil, anak Nabi Adam tu, dan anak cucu Syith. Syith juga anak Nabi Adam AS. Tetapi sebilangan kecil yang beriman dengannya. Jadi yang beriman ni sangat sikit, walaupun yang dah dakwah 950 tahun. Dan saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni, bila Nabi Adam AS turun ke dunia, Nabi Adam beriman. Anak Nabi Adam ada 40 kan, saya sebut dulu. Setahun Nabi Adam akan dapat 2 anak kembar, laki perempuan. Kembar laki perempuan. Ada tahun tu dapat Qabil dengan Iqlimah. Tahun kemudian dapat Habil dengan Layuza ataupun Lubuda. Kemudian kahwin sailang. Betul tak? Kahwin sailang. Itu yang jadi tak puas hati sebab Qabil nak dengan Iqlimah kan. Dia nak dengan Iqlimah. Cantik. Itu dia punya apa? Dia punya kembar dia. Kalau ikut peraturannya, Habil adik laki dia itulah yang akan kahwin dengan Iqlimah, kakak dia tu. Yang Qabil akan kahwin dengan adik kembar dia perempuan tu, Layuza. Dalam pandangan Qabil, Layuza tu tak lawa. Eja dia bukan macam ni tuan-tuan, salah. Bukan eja Qabil macam tu. Eja dia adalah Qabil, ada alif lam. Qabil. Boleh tengok dalam kitab-kitab, dia bukan bahasa Arab, dia bahasa dulu tuan-tuan, yang dah tak ada dah. Qabil. Jadi dia tak setuju je yang korban tu lah. Last sekali Allah Ta'ala terima korban Habil kan. Jadi Habil lah yang boleh kahwin dengan Iqlimah, maka dia bunuh adik dia Habil tu. Dia bunuh. Bila dia bunuh adik dia, dan ada sebagai riwayat kata dia kahwin juga dengan Iqlimah tu. Dia kahwin juga. Setelah dia bunuh adik dia tu, dia kahwin dengan pasangan Iqlimah tu. Tapi akhir hayat dia sesat. Qabil akhir hayat dia sesat, dan dia ahli neraka. Qabil ahli neraka. Jadi daripada zaman Nabi Adam orang beriman, zaman Nabi Syith orang beriman, anak Nabi Adam semua beriman kecuali Qabil sesat tu kan, dia kufur. Last kali dia kufur. Kemudian zaman Nabi Idris beriman. Macam mana zaman Nabi Nuh alaihi salam asalnya sembah Allah, tiba-tiba boleh sembah 5 berhala tu kan. 5 berhala tu. Siapa dia? Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Wa qalu la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la Yaghuth wa Ya'uq wa Nasr. 5. Ada 5 berhala Nasr. 5 berhala ni siapa? Ada 2 pandangan. Kata Ibnu Abbas, dia ni adalah hum asma'un salihin min qaumi Nuh. 5 ini adalah lelaki soleh daripada pengikut Nuh, kata Ibnu Abbas. Sebagian ulama kata 5 orang ni adalah pengikut Nabi Idris. Tapi ala kulli hal cerita dia 5 orang ni, sama ada pengikut Nabi Idris ataupun Nabi Nuh, ceritanya 5 orang ni bukan orang jahat, orang baik. Asma'ur rijalun salihin min qaumi Nuh. Nama lelaki-lelaki yang soleh. Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ni nama-nama orang baik. Jadi ingat, di dunia ni orang semua pakat sembah Allah. Yang jadi rosaknya bukan mula-mula jadi rosaknya bukan sembah matahari, bukan sembah laut, bukan sembah semangat hutan, bukan. Rosaknya apabila ketaksuban, dia ada ketaksuban pada orang-orang yang dah mati. Mendewakan. Macam orang mendewakan Nabi Isa. Ada orang orang Yahudi mendewakan Uzair, kita bacakan. Qalatil yahudu Uzair ibnullah. Anak Uzair itu anak Allah. Orang Yahudi mengangkat Uzair sebab dia tidur 100 tahun tak mati. Orang Kristian angkat Nabi Isa. Dia ketaksuban tu.
Ketaksuban pada Nabi sesat. Angkat makam Tuhan. Ketaksuban kepada apa? Nabi Uzair sesat juga. Sampai kata anak Allah sesat. Jadi yang 5 orang ni, ada yang kata pengikut Nabi Idris, sebagai ulama kata pengikut Nabi Nuh. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, Iblis ni dia dah tunggu beribu tahun. Macam mana nak bagi sesat anak cucu Adam ni? Lama dia tunggu. Tapi last kali dia nampak ada peluang bila dia tengok ada ketaksuban tu lah. Yang mana pengikut Wak Suwak Yarus Yaqub Nasrah ni, bila dia dah meninggal kan, mereka duduk pergi ziarah. Pergi ziarah kubur. Ziarah kubur ni bagus. Tapi Iblis tengok, ya ni ada peluang. Dia dah ini ada peluang. Dah lama tunggu nak pergi sesat. Tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Ibnu Kathir ke, tafsir Tabari ke, tafsir Qurtubi ke, insya-Allah cerita dia ada tuan-tuan. Nak mudah sikit tengok Ibnu Kathir, panjang cerita dia. Jadi tuan-tuan, Iblis tengok bila dia taksub ada peluang. Okey, Iblis tengok dia duduk pergi ziarah-ziarah, Iblis datang kat depa, mai dalam rupa orang. Iblis kata, "Hampa nak aku buat kat hampa patung ni. Patung apa punya Tok Syekh ni lah." Sebab Wat ada pengikut Wat ramai, ribu pengikut dia, mungkin puluh ribu pengikut Wat. Suang ada pengikut dia puluh ribu. Yarus semua ada pengikut ni. Ni dia pun punya syekh dia apa? Syekh. Dia pun punya wali dia lah. Dia pun punya Tok Syekh dia lah. Tok Guru. Jadi Iblis tengok ada peluang pasal dia pun ni nampak ada taksub tu. Taksub. Fanatik tuan-tuan. Maka bila Iblis cadangkan kat depa nak bagi berhala, Iblis kata aku buat satu patung kat depa, hampa tak payah mai dah kubur ni. Depa pun bila dapat free siapa tak mau. Iblis buat sebiji tuan-tuan. Sebiji patung tu. Dekat tempat depa selalu berkumpul. Jadi depa tak pergi kubur lah. Depa hanya duduk di tempat depa berkumpul tu, depa pegang patung tu. Masa ni belum ada larangan patung sebab belum ada orang semua berhala lagi. Jadi depa pegang patung. Masa ni generasi ni okey. Generasi ni tak sesat. Depa pegang patung tu, depa ingat Wat. Ingat dia punya Tok Guru dia tu. Ingat Suwak, ingat Yarus, ingat Yaqub Nasrah. Ni Tok Guru dia pegang patung ni. Allah, ni lah Tok Guru kita dulu, yang meneruskan dakwah Nabi Idris sampai kita hidayah. Bagus tuan-tuan. Takat ni bagus. Tu hebat Iblis, bijak. Semua pengikut, 5 pengikut semua ada berhala kat tempat depa berkumpul. Kalau macam kita masjid lah. Tempat depa berkumpul semua ada satu berhala besar, sebiji. Dan Iblis ni sabar. Dia biar. Lama dia biar. Masa ni generasi ni tak sesat pun. Okey. Depa hanya pegang patung tu, ingat depa punya Tok Syekh, Tok Wali depa lah. Selang beberapa tahun, mungkin puluhan tahun, Iblis mai kali kedua. Iblis kata apa? Iblis kata lagu ni lah. Apa pandangan hampa kalau aku bagi hampa seorang satu patung tu? Jadi hampa tak perlu mai ke tempat ni nak pegang patung ni lah. Ingat pada dia. Setiap rumah hampa aku bagi free. Pengikut Wat yang ada ribu-ribu ni, Iblis bagi seorang satu patung free. Wat. Pengikut Wat yang beribu-ribu, semua rumah mereka ada patung Wat. Suwak, semua ada. Sama Yarus, Yaqub Nasrah, semua ada patung kat rumah mereka. Free Iblis bagi. Hampa nak ke tak mau? Nak lah. Mereka nak ni bukan nak sembah, pasal mereka sayang wali tu. Maka Iblis pun bagi kat mereka, semua ada. Kali ni Iblis tinggal puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Orang kan umur panjang. Dia tinggal puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Iblis tinggal, Iblis tak kacau lah. Generasi dia pun ni tak ada masalah. Dia pun tahu patung ni apa? Ni Tok Wali kita dulu, Tok Syekh kita dulu. Ni Wat, Suwak, Yarus. Ni Tok Syekh kita, Tok Wali kita. Depa tahu, walaupun kat rumah depa ada, depa tak sembah pun, depa sekadar mengingati perjuangan lah, begitulah. Iblis biar lama. Sampai bila? Sampailah depa ni mati semua. Yang generasi ni mati semua. Kemudian datang generasi baru. Iblis tak main lagi. Iblis tunggu lagi sampai bila? Wa tanassakhal ilm, hilang ilmu daripada mana asalnya berhala ni, baru dia main. Banyak benda tuan-tuan kan. Kalau saya tanya tuan-tuan lah, Taiping, kenapa nama dia Taiping? Tuan-tuan pun tak ingat. Betul tak tuan-tuan? Tai tu keamanan, Ping tu yang abadi kot. Dia dulu ada peperangan antara apa? Dulu nama Taiping Kelian Pauh nama dia. Kemudian ada Han apa? Gisan, gosi gelap yang bergaduh tu kan.
pasal biji timah. Gaihan apa? Itulah nama dua pasal apa? Kursi gelap yang bergaduh tu. Gaihan dengan Hisan apa benda nama depa bergaduh, kemudian depa berdamai. Bila depa berdamai, kursi gelap ni bagi nama Taiping, keamanan, keabadian yang berkekal lama, sebab depa tak gaduh lah. Kursi gelap ni yang panggil nama Taiping. Jadi terlupa dah, kita pun terikut, kita pun nama Taiping. Tuan-tuan, ni kalau tuan-tuan punya kampung Kubu Gajah. Apa nama kampung Kubu Gajah? Mungkin kita fikir mungkin gajah banyak kot dulu. Yang tu lah kita fikir. Kampung tua. Saya ngajak masjid kampung tua. Pasal apa nama masjid kampung tua? Bukan kampung muda. Janda ke? Dia pun tak tahu. Pasal apa kita kampung tua no? Tak tahu. Ilmu tu dah hilang lah. Semanggui. Bukan semua orang tahu semanggui. Semang atas tunggui ataupun semang ada sanggui. Betul tak kan? Bukan semua orang tahu. Parit buntar. Kenapa orang panggil parit buntar? Tak ramai orang tahu. Kita tahu parit buntar. Bila sebut parit buntar, kita tahu parit buntar. Tapi asal dia apa? Oh, bila kita baca di setengah bangunan yang tulis, yang buka parit buntar itu adalah Tok Buntar. Orang Melayu lah. Dulu orang panggil parit Tok Buntar. Sebab dia yang buka parit buntar. Tapi lama-lama kita pendekkan parit buntar. Jadi kita tahu buntar tu tuan yang buka tu. Tak semua orang tahu. Krian. Kita duduk di Krian. Pasal apa nama kita Krian? Pelik kan? Bila kita punya daerah Krian. Dia ada Batang Padang, ada Laut Batang Selangor. Kita kenapa Krian? Tapi kalau orang baca dia tahu, orang tak baca dia tak tahu. Pasal apa Krian? Ilmu tu hilang lah. Krian ni pasal British dulu dia, tuan-tuan tahu yang buat apa? Yang buat tu kolam Bukit Merah tu British. Lama dah dia nak buat tanaman padi. Sama ada yang dekat Padang Lalang tu, yang ada ayak lalu dalam apa? Bawah sungai kan, ayak lalu. Itu British juga buat. Kan dia buat sampai Simpang 5 ke, Tanjung Pendang ke, untuk penanaman padi. Tu yang lalu kat Pegangsai tuan tengok. Itu bukannya asal tu, itu British buat dulu, buatan manusia tu. Yang lalu kot belakang tu kan, lalu kot Pegangsai apa semua sampai terus ke apa nak Batu Lima ke. Itu buatan supaya kita boleh buat tanaman padi. Jadi British ni dia naik kapal dengan orang Melayu kita. Sampai di daerah Krian, British nak sebut kiri, belah kiri. Tapi dia pergi tambah AN. AN. Kiri, kirian. Kirian. Orang gelak tuan-tuan. Apa kirian? Orang kiri di kirian. Orang duk gelak kat pegawai British tu. Apa kirian? Dia kadang-kadang orang Banjar dia ada tambah AN tu. Bini, binian. Apa lagi tau? Banyak tahu lah. Balung ayam tu dia panggil balungan. Dia ada AN tu. Jadi mungkin dia nak cakap Banjar dulu kot, tapi Banjar pun tak sebut kirian. Dia ditambah AN kirian. Orang Melayu duk pakai gelak apa kirian, lekat terus kirian tu tuan. Tak semua orang tahu. Tuan-tuan, iblis dia biar lama. Ni tuan-tuan, sebab tu kita makruh maki hamun iblis. Tak diajar, bodoh iblis, tak guna syaitan. Makruh. Pasal apa tuan-tuan? Kita disuruh minta lindung, bukan maki hamun dia. Sebab bila kita maki hamun dia rasa bangga dan dia jadi lagi kuat. Pasal apa? Oh, nampak dia sakit hati dengan aku pasal aku kuat ni. Power aku lah. Sebab tu kita diajar a'udzubillahi minasyaitanirrajim, fasta'iz billahi minasyaitanirrajim. Bukan kita kutuk dia, makruh. Jadi tuan-tuan, bila iblis biar lama kali ni, sampai mati semua generasi tu, dia tak main lagi, sampai hilang pengetahuan tu. Sampai tertanya-tanya, mungkin anak dia, cucu, cicit dia pun tertanya-tanya, pasal apa kat tempat kita berhimpun ada patung ni? Pasal apa kat rumah kita semua pakai ada patung Wat, pengikut Wat lah. Pasal apa pengikut Suak, kat tempat dia berkumpul ada patung Suak, kat rumah dia semua pakai ada, sama dengan Yarus, Ya'uq, Nasrah pun sama. Dia pun pakai pelik, pasal apa? Masa ni apa lagi? Macam itulah iblis main cantik. Peluang iblis main boleh kata dulu mak bapak hampa sembah patung ni lah. Wa bihim yurzaqun, pasal patung-patung ni lah hampa dapat rezeki hari ni. Wa bihim yumtarun, pasal patung-patung ni lah hujan masih diturunkan. Ubidat, kata Ibnu Abbas. Pakat duk sembah. Jangan ada taksub. Tu Nabi dah kata, iyyakum wal ghulu fid din. Berhati-hati, jauhilah kamu dengan sikap melampau-lampau dalam beragama. Fa inna ma ahlaka man qablakum al-ghulu fid din. Banyak orang yang rosak sebelum kita pasal melampau dalam beragama.
Tanya orang Kristian, sayang Nabi Isa? Oh, sayang. Sayang sesayang-sayangnya. Bagus tak sayang Nabi Isa? Bagus. Tapi dah sampai bubuh power ketuhanan, ni dah silap. Sampai Quran kata laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah, ataupun innallahu wal masih ibnu maryam. Maka telah kufurlah orang yang mengatakan Allah itu tiga. Allah, Ruhul Qudus dan Nabi Isa, ataupun Allah itu adalah Isa bin Maryam. Sayang pada Nabi Isa, kata Nabi Isa Allah tu Nabi Isa lah, ataupun Nabi Isa tu anak Allah lah. Sayang sangat tapi over, hulu, maka sesat. Baik tuan-tuan. Jadi dia berdakwah 950 tahun. Yang beriman tak sampai tak sampai 80. Ada riwayat kata 82, ada yang kata 78. Pendek katanya riwayat sebut yang beriman lebih kurang 80. Dan Nabi Nuh, dan malah isteri Nabi Nuh pun tak beriman pun. Siapa lagi tak beriman? Anak Nabi Nuh yang bernama Kanaan. Kanaan pun tak beriman. Baik. Dan kebanyakan kaumnya menentang kuat, lawan. Kaum dia menentang sungguh-sungguh selama 950 tahun. Sahabat Nabi Nuh ni tuan-tuan, sampai Nabi Nuh diangkat menjadi Nabi Ulul Azmi. Sampai Allah Ta'ala sebut Nabi Nuh ni pun, oleh itu Allah binasakan mereka dengan suatu banjir yang besar yang menenggelamkan seluruh kaumnya, termasuk anak dan isterinya. Anak Nabi Nuh tenggelam, iaitu Kanaan, bukan semua. Sam beriman. Ada yang kata Sam beriman, ada lagi anak Nabi Nuh yang beriman. Sam beriman, yang termasuk anak ni adalah Kanaan. Isteri Nabi Nuh juga tak beriman, kecuali orang yang beriman dengannya sahaja yang terselamat. Tuan-tuan bayangkan 950 tahun berdakwah, anak boleh tak beriman. Sebahagian riwayat kata Nabi Nuh tak sangka sebenarnya isteri dengan anak dia tak beriman. Tak tahu, rupanya dia bersembunyi, dia tak beriman. Nabi Nuh tak tahu, dalam diam. Macam isteri Nabi Lut lah, isteri Nabi Lut kan, Nabi Lut pun tak perasan. Sebab tu bila Allah Ta'ala nak turunkan bala pada pengikut Nabi Lut kan, Allah Ta'ala sebut pada Nabi Lut, semua akan jangan wala yaltafit minkum ahada, jangan pandang belakang kan. Tapi yang pandang itu adalah isteri dia, illa mura'atak, kecuali isteri hang. Waktu Nabi Lut lari tu, isteri dia pun lari dengan Nabi Lut, isteri sendiri. Tapi isteri dia pandang belakang. Bila azab tu turun, isteri dia kena sekali. Walaupun dengan Nabi Lut, tapi dia terkena sekali. Nabi Nuh pun sama, isteri dengan anak dia Kanaan ni menyembunyikan kufur tu. Isteri sendiri tuan-tuan, anak sendiri. Itu yang tuan-tuan kalau baca dalam Quran. Yang pertama, Nabi Nuh ni sayang kaum dia. Tuan-tuan bayangkan kan, Nabi Nuh ni, kenapa Nabi Nuh ni satu-satunya Nabi yang dia berdoa jadi banjir, mati semua. Sebagian banyak kitab sebut katanya bumi jadi bola air, ialah penuh air. Ada ulama kata tempat kaum Nabi Nuh saja, tapi yang lebih tepatnya seluruh bumi lah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala perintahkan ambil apa? Min kulli snaini zawjaini snain, kena ambil pasang-pasang. Betul tak? Ini menunjukkan bumi ni jadi bola air. Segala makhluk yang ada di atas muka bumi mati, kecuali ikan lah, yang duduk dalam laut tak mati lah. Jadi Nabi Nuh ambil apa? Ambil pasangan, rimau 2 pasang, singa 2 pasang, semua 2 pasang. Itu kapal Nabi Nuh, dia buat 3. Dia bukan 1, dia 3 layer, 3 lapis. Lapis yang pertama untuk burung-burung dengan unggas atas. Lapis yang kedua manusia. Dan lapis yang ketiga binatang buas. Itu cerita dia. Jadi tuan-tuan ambil 2 pasang, ni sebut dalam Quran. Qul nahmil fiha min kulli zawjaini isnain, begitulah. Wa ahlak. Ambillah 2 pasang, sebab yang lain habis. Tuan-tuan, kalau kita fikir balik, kenapa setengah Nabi tuan-tuan, ada kaum dia yang mana dia doa tapi Allah tak musnahkan? Ada kan? Nabi apa tuan-tuan? Yang Nabi tu doa untuk dimusnahkan tapi Allah Ta'ala tak musnahkan. Nabi Yunus berdakwah 34 tahun. Dia tinggal kaum dia dan dia berdoa kehancuran bagi kaum dia. Tapi tuan-tuan, kaum dia selamat. Kaum Nabi Yunus ni ramai, ada di Iraq tu, di Ninawa, lebih kurang 100,000. Bila Nabi Yunus tinggalkan mereka selama 34 tahun berdakwah, yang beriman 2 orang saja. Maka Nabi Yunus yang tiap-tiap hari selama 34 tahun orang kata macam-macam ni,
Dia doakan kehancuran bagi kaum dia, dan dia pun pergi kan sebelum mendapat izin pada Allah. Itu yang dia cerita dia. Kemudian ditelan oleh ikan Nun. Tuan-tuan tahulah cerita dia tu, selama 40 hari 40 malam dalam perut ikan Nun. Tuan-tuan, Nabi Yunus ni, bila ada pun yang Nabi Nuh ni, dia berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan tinggal walaupun satu batang tengkuk orang kafir atas muka bumi. Innaka in tadharhum yudillu 'ibadak. Kalau tinggal seorang, mereka ni akan menyesatkan orang lain. Wala yalidu illa fajiran kafara. Mereka juga akan dapat anak yang macam mereka, jahat dan kufur. Itu doa dia. Allah Ta'ala kabulkan tu, jadi seluruh bumi banjir, mati semua. Tapi tuan-tuan, Nabi Yunus berdoa dan kaum dia tak ditimpa musibah. Bila datang awan hitam nak turun bala tu, kaum dia keluar bawa apa? Bawa binatang, ternak. Mereka rasa bersalah kerana perbuatan mereka terhadap Nabi Yunus. Mereka berdoa, bala tu naik balik. Yang Nabi Nuh ni, macam mana dia berdoa satu kaum dia mati? Sebenarnya Allah Ta'ala wahyukan pada Nabi Nuh. Setelah 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, Allah Ta'ala wahyukan, kata Allah, wa uhiya ila Nuh annahu la yu'minu min qaumik illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Allah Ta'ala wahyukan, wahai Nuh, tidak akan ada lagi yang beriman di kalangan umatmu. Allah Ta'ala beritahu. Allah Ta'ala mengetahui yang akan datang, dulu kini semua Allah Ta'ala tahu. Jadi Allah Ta'ala beritahu, wahai Nuh, di kalangan umatmu tak ada lagi orang yang beriman, kecuali yang dah beriman. Kecuali yang dah beriman orang tu lah. Kemudian janganlah kau sedih di atas apa yang mereka lakukan. Kemudian kata Allah, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahina. Buatlah kapal. Allah Ta'ala wahyukan buat kapal, perintah Allah. Itu yang Nabi Nuh berdoa tu. Dah tahu mereka ni semua takkan beriman, dan anak cucu mereka pun kalau lahir nanti pun takkan beriman. Bumi ni penuh dengan orang yang kafir, kerana itulah 5 berhala tu. Maka Allah Ta'ala perintahkan buat kapal. Kemudian kata Allah, wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Jangan kau merayu untuk selamatkan orang-orang yang kafir ni, orang-orang yang zalim ni, mereka akan ditenggelamkan. Jadi tuan-tuan, cerita ni bila tengah turun apa, Nabi Nuh dengan pengikut dia naik atas kapal itulah. Naik atas kapal, dan tuan-tuan tahulah Nabi Nuh ni buat kapal dia di tengah padang pasir. Orang kutuk macam-macam. Kemudian bila dah nak turun bala tu, air keluar daripada bumi. Langit turunkan air. Daripada bumi ni keluar air. Terpancur air daripada bumi. Atas hujan. Nabi Nuh dengan pengikut dia naik kapal. Ketika ni Nabi Nuh tahulah isteri dia tak beriman rupanya. Terkejutlah tuan-tuan. Dan lagi terkejutnya, Nabi Nuh nampak anak dia, Kan'an. Ini Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Yang mana Nabi Nuh nampak anak dia, terkejut. Anak laki dia yang dia sayang. Qala ya apa? Ya, qala ya bunayya irkam ma'na. Wahai anakku, irkam ma'na. Naiklah kapal sekali dengan ayah. Bunayya ni maksud dia, wahai anakku sayang. Dia sayang anak dia. Wahai anakku yang aku sayang, irkam ma'na, naiklah sekali. Kemudian apa kata anak dia, Kan'an? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai ayah, saya akan pergi ke gunung. Maksudnya anak dia tengah berenang. Wahai ayah, saya akan pergi ke gunung, yang mana gunung akan selamatkan saya daripada air. Kata Nabi Nuh, pujuk anak dia kan, qala la 'asimal yawma min amrillah. Hari ni tak ada apa boleh selamatkan hang. Gunung pun tak boleh. Dia pujuk anak dia tu. Tengah pujuk, wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Mai ombak besar telan anak dia. Sedih tuan-tuan, Nabi Nuh ni sedih. Anak sendiri tak beriman. Itulah dugaan Nabi Nuh alaihi salam. Dan saya sebut kat tuan-tuan, Nabi Nuh ni bila anak dia tenggelam, dia sedih kan. Dia penuh 40 hari kapal tu, 40 hari juga kapal tu di atas apa, sampai dah dia wastawat al-Judi. Kapal itu berlabuh di bukit Judi. Banyak orang kata, ada kata di Iraq, tapi kebanyakan pengkaji kata di bukit Ararat di Turki. Itulah bukit Judi. Kebanyakan orang kata di situlah, kebanyakan pengkaji sebut di bukit Ararat sekarang nama dia. Dan nampak lagi tapak, seolah-olah tapak kapal yang besar yang berlabuh di situ. Tapak itulah, seolah-olah ada bentuk tapak. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Jadi tuan-tuan, Nabi Nuh ni bila anak dia
tenggelam kan. Dia sangka anak dia beriman. Nabi Nuh ni merayu pada Allah. Nabi Nuh kata, inna ibni min ahli. Wahai Allah, anak aku ni daripada keluarga aku, ahli. Kalau keluarga Nabi, ahli bait. Ahli bait dia keluarga Nabi lah. Ni ahli daripada keluarga aku, samalah. Wa innaka wa'dakal haq, dan janji kamu benar. Sebab Allah janji pada Nabi Nuh, Allah Ta'ala akan selamatkan seluruh ahli keluarga Nuh alaihi salam dan pengikut dia. Tiba-tiba isteri dia tenggelam, tiba-tiba anaknya tenggelam. Itu yang dia agak sedih tu. Wa inna wa'dakal haq, dan janjimu benar, nak menyelamatkan isteri dengan anakku. Apa kata Allah? Allah Ta'ala jawab, innahu laisa min ahlik. Kanaan bukan keluargamu. Memang dia daripada air mani Nabi Nuh. Dia daripada darah Nabi Nuh, tuan-tuan. Tapi di sisi Allah, Allah Ta'ala tak anggap dia keluarga Nabi Nuh. Sebab apa? Innahu amalun ghairu salih. Pasal amalan ni tak elok. Habis tu siapa keluarga Nabi Nuh? Keluarga Nabi Nuh yang beriman dan taat pada dia, termasuk kaum dia. Sebab tu orang bincang siapa ahli bait Nabi. Banyak pandangan kan. Adakah Abu Lahab termasuk ahli bait? Abu Lahab yang kita baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Abu Lahab tak ada ulama pun sebut dia tu ahli bait Nabi. Pasal apa? Dia takkan dapat selawat kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Abu Lahab takkan dapat. Walaupun dia lah orang yang paling gembira waktu Nabi lahir kan, kita tahu. Dia orang paling gembira sekali. Tapi dia tak termasuk dalam tu. Pasal apa? Dia kufur. Abu Talib ikut majoriti ulama, Abu Talib juga kufur. Dia juga tak dapat. Dia bukan ahli bait sekalipun pak saudara Nabi, betul-betul. Termasuklah mana-mana keturunan Nabi, kalau ada lah. Masih ada keturunan Nabi, sama ada daripada Hasan atau Husain sekarang ni, yang mana-mana akidah dia bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ataupun dia ni tak beriman, maka dia tak termasuk daripada ahli bait Nabi. Boleh lah. Dia tak termasuk. Ahli bait Nabi ni adalah yang beriman pada Nabi dan akidah dia seperti mana dengan Nabi, dengan para sahabat. Dia lah ahli bait Nabi. Dan bagi saya yang paling tepatnya, yang paling dekatnya, pandangan Imam Nawawi dengan Imam Al-Qurtubi. Sebab kita duk bincang, kita duk selawat tu siapa dapat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan kita sembahyang kan, wa ala sayyidina Muhammad. Yang ni ya Allah, limpahkanlah salam, keselamatan, penghormatan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Siapa keluarga dia ni? Saya lebih minat dengan pandangan Imam Qurtubi dengan Imam Nawawi, yang mana kata Imam Qurtubi dengan Imam Nawawi, keluarga Nabi Muhammad ni yang termasuk dalam selawat tu adalah umat Nabi Muhammad yang bertakwa. Bukan sekadar beriman, bertakwa. Beriman, bertakwa. Takwa ni apa? Buat segala yang wajib, tinggal segala yang haram. Kalau terjebak dengan yang haram, taubat. Jadi menurut Imam Qurtubi dengan Imam Nawawi, bila kita berselawat, kalau mana-mana ataupun kita termasuk dalam orang yang bertakwa, selawat tu juga kepada kita. Boleh tak? Baik. Habis tuan-tuan cerita berkenaan dengan Nabi Nuh alaihi salam. Cuma yang tuan-tuan, bila kapal tu berlabuh di Bukit Ararat tu, boleh jadilah di Bukit Ararat di Turki tu, tak semua hidup lah. Pengikut Nabi Nuh yang dalam 80 orang lebih kurang, semuanya meninggal kerana wabak. Semua meninggal. Tinggallah Nabi Nuh dengan anak dia. Saya tak ingat anak Nabi Nuh ada berapa orang, tapi semua pengikut Nabi Nuh meninggal dunia kerana wabak. Tuan-tuan tahulah bila banjir, wabak datang biasanya dia bawa wabak kan. Jadi semua pengikut Nabi Nuh meninggal kerana wabak setelah banjir. Tinggallah Nabi Nuh dengan keturunan dia sahaja. Sebab tu saya pernah sebut kat tuan-tuan, kita ni paling kurang lah kita bertemu pada 3 Tok Wan. 3 Tok Wan. Seluruh manusia yang atas muka bumi ni, paling kurang kita punya Tok Wan bertemu pada Nabi Nuh yang pertama. Pasal apa? Waktu kapal itu berlabuh, semua pengikut dia meninggal. Tinggal Nabi Nuh dengan anak-anak dia. Jadi yang ada atas muka bumi ni, semua keturunan Nabi Nuh, tuan-tuan. Yang ada di bumi sekarang ni, yang ada 7.2 bilion lebih kurang, semua anak cucu cicit Nabi Nuh. Yang beriman ke tak beriman ke, Ukraine ke, Rusia ke, China ke, Taiwan ke. Nak perang pula China dengan Taiwan ni, kacau tuan-tuan. Na'udzubillah lah. Perang saya tak tahulah tuan-tuan. Saya tak tahulah. China dah tembak peluru mandu balistiknya, saya tak tahulah. Kalau provokasi ni disambut oleh Taiwan, kita akan tengok saat yang kelam lah kat dunia ni. Betul tak tuan-tuan? Saat yang kelam lah. Yalah, kalau dunia dah perang tuan-tuan, mana lagi tuan-tuan? Betul tak? Tuan-tuan nak berdagang dengan siapa? Semua pakat kena bom nuklear tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan,
Itu yang pertama, Nabi Nuh. Yang kedua, Nabi Syith. Nabi Adam ada 40 anak. 40 anak ni semua tak ada keturunan kecuali Syith bin Adam. Syith bin Adam dia ada keturunan. Jadi kita juga paling kurang juga kita bertemu di Syith. Mula-mula kita bertemu di Nuh alaihi salam, lepas tu kita bertemu di Syith sebab satu-satunya anak Nabi Adam yang ada keturunan adalah Nabi Syith alaihi salam. Kemudian Tok Wan yang ketiga siapa? Tok Wan yang ketiga Nabi Adam lah. Nabi Adam. Sekurang-kurangnya. Tapi saya yakin tuan-tuan, kita orang Melayu, Jawa ke Banjar ke, Melayu-Melayu ni saya ingat kita ada satu Tok Wan tuan-tuan. Biasanya begitulah kalau kita baca jalur. Macam orang Arab. Orang Arab ni Tok Wan ni dia akan bertemu di Quraisy, bertemu di Adnan, bertemu di Qusay, dia bertemu. Sama orang Melayu. Kalau cuma kita ni kita tak tengok nasab sangat tuan-tuan. Arab ni dia memang sangat tengok nasab. Arab. Dan dia pun boleh ingat nasab ni berpuluh-puluh kadang-kadang. Kita kalau bin tanya, bin apa? Oh senang itu, Muhammad bin Ali, Ali bin Zaid, Zaid bin, tak ada banyak pun tuan-tuan, betul tak? Zaid bin Omar, lepas tu tak ingat lah. Kalau saya tanya tuan-tuan, banyak mana tuan-tuan boleh bagi? Mungkin sampai ayah, Tok Wan, Tok Nek, lepas Tok Nek tak pastilah, betul tak? Okey, kalau tahu Tok Nek pun atas tu tak tahu. Arab tak macam tu. Tuan-tuan tanya orang Arab, kebanyakannya dia ada nasab dia. Sebab Arab bangsa yang sangat bangga dengan nasab dan mereka sangat jaga. Ini kalau kita jaga nasab, saya yakin kalau kita buat kajian nanti dah tak boleh lah tuan-tuan, dah pupu dah semua. Saya yakin Banjar dengan Jawa bertemu di Tok Wan mana, Melayu Kelantan, Melayu Kedah bertemu di mana, Tok Wan mana, kalau kita ada pokok nasab tu. Boleh sebab kita ni muka lebih kurang, betul tak tuan-tuan? Mesti Tok Wan dia ada kat atas tu yang lebih kurang. Baik tuan-tuan, kemudian kita tengok seterusnya Nabi Hud alaihi salam. Beliau adalah keturunan Sam bin Nuh. Ni Sam ni mana? Sam ni anak Nabi Nuh yang beriman. Sam ni beriman lah, Sam bin Nuh. Nabi Hud ni cumanya di mana Nabi Nuh duduk ni tuan-tuan, panjang lah cerita dia, macam-macam pandangan lah. Tapi yang paling popularnya di Yaman lah, dekat dengan Yaman tu. Dan kubur Nabi Hud juga dekat-dekat dengan Hadramaut tu lah, tak jauh dengan Hadramaut tu, yang mereka kadang-kadang ada pergi ziarah. Banyaknya kata di situlah, katanya ada ulama yang mimpi dan sebagainya. Wallahu a'lam. Diutuskan kepada kaum Ad di negeri Ahqaf yang terletak di padang pasir antara Syam dan Yaman. Dia diutuskan kaum Ad. Wa ila 'adin akhahum Huda, Quran sebut. Kepada kaum Ad diutuskan Hud. Kaum Ad ni tuan-tuan kaum yang badan dia besar tuan-tuan. Badan besar. Sebab tu tuan tengok kaum Ad ni depa tarah gunung bertarah, duduk dalam gunung. Dan kaum Ad ni dia memang banding dengan kaum lain, dia badan dia lebih besar pada kaum lain. Itu beza kaum Ad, badan dia besar kaum Ad. Kalau dia perang dengan kaum lain memang teruk dia lanyak kaum tu. Pasal badan dia pun besar. Besar mana wallahu alam, tapi saiz dia besar. Baik. Jadi kaum Ad kalau dia perang, dia akan bagi, kalau dia perang mana-mana kaum lain memang teruk, dia belasah cukup-cukup, memang dia cukup-cukup dah sembelih. Jadi kaum Ad yang sombong ni Allah hantar kepada, dan kaum Ad ni dia ada iramadzatil ibad alladhina taghaw fil bilad. Depa wa iramadzatil ibad, Iram depa ada satu kota yang tinggi besar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kaum Ad ni Allah utuskan Nabi Hud berdakwah pada mereka tuan-tuan. Dakwah tuan-tuan sampai ke sudah yang beriman sikit je, tak ramai yang beriman. Bila dah hujung-hujung dah tuan-tuan, mereka tak mau beriman juga, mereka minta fatina bima ta'iduna. Banyaknya begitulah tuan-tuan kaum-kaum ni. Mereka akan kata kat Nabi Hud ataupun mana nama Nabi, fatina bima ta'iduna. Hang buk mai yang hang kata tu, yang kata bala daripada langit lah, musibah lah, azab, buk mai. Kami nak tengok. Dia pun minta fatina bima ta'iduna. Hang buk mai. Yang hang duk kata bala lah, azab lah, apa, tunjuk. Kami nak tengok. Jadi tentang Allah Ta'ala turunkan bala kehancuran pada kaum Ad ni, yang orang nampak, orang takut, gagah perkasa tuan-tuan. Maka bala diturun dalam surah Al-Haqqah disebut. Fa amma samudu fa uhliku bit-taghiyah wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Kaum Ad ni Allah hancurkan dengan dihantar angin ribut kencang. Dan ribut kencang tu sejuk, sejuk-sejuknya.
Sejuk. Ribut kencang tu sangat kencang dan dia sejuk. Sejuk sampai apa? Sampai ke tulang. Sejuk. Memang sejuk sungguh lah, tak tahulah negatif apa tuan-tuan. Kata tuan nak tengok bumi yang paling sejuk ada di Rusia. Saya lupa nama satu bumi di Rusia tu. Cuaca dia negatif 60, negatif 70 tuan-tuan. Lagi sejuk pada petik air. Negatif 60 tuan-tuan. Saya fikir macam mana dia boleh hidup di tempat negatif 60. Sejuk pada petik air tu lagi. Ada tempat di Rusia. Yang kaum Ad ni kita tak tahu negatif berapa angin dia tu. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayamin husuma. Angin tu bertiup selama 8 hari 7 malam. Bertiup dengan bunyi. Tuan-tuan tahu bila datang ribut kita dengar derungan ni kan menakutkan. Kan ribut kita dengar kan bunyi dia yang apa, suara dia yang menakutkan selama 8 hari 7 malam. Kemudian mati semua tuan-tuan. Fahal tara lahum min baqiyah. Habis semua mati tuan-tuan. Tak ada siapa pun tinggal. Baik, sebab tu tuan-tuan kita baca dalam Quran, Quran sebut kaum terdahulu lebih hebat pada kita. Asyad minhum quwwatan, lebih kuat daripada kita. Wa aktsaru jam'a, lebih banyak tentera dia. Sebab tu ada setengah pengkaji kata boleh jadi dulu lebih maju pada kita. Dulu lebih maju pada kita, dulu-dulu. Tamadun dulu lebih maju. Dan tuan-tuan boleh tengok di internet beberapa perkara dulu yang mereka jumpa yang memeningkan saintis. Sebab benda tu sangat apa, hebat. Formalin kan yang digunakan untuk awetkan mayat kan. Formalin dah digunakan oleh saintis Firaun. Tu piramid Giza tu. Bawah batu, atas tanah. Atas tanah boleh betul, atas tu tanah rupanya. Tapi sama bentuk dengan dia punya foundation batu dia. Maka sebahagian saintis kata zaman Firaun ni, saintis-saintis Firaun ni berjaya menghasilkan satu sebatian kimia yang mana bila ditambah ke dalam tanah, tanah tu jadi batu. Tapi dia tak tahu apa sebatian dia. Rumit tuan-tuan. Dan tuan-tuan boleh tengok kedudukan piramid Giza tu, dia sangat berkaitan dengan pergerakan bintang di langit tuan-tuan. Saya lupa dah tuan-tuan. Sangat menarik. Seolah-olah depa punya tahap astronomi depa ni pun hebat, bukan main-main, hebat. Tu yang orang sebut tinggi 15 km yang orang bincang tuan-tuan. Boleh jadi, tak mustahil benda tu. Jadi tuan-tuan, macam mana kita tengok tak ada kemajuan tu, betul tak? Kita tengok tak ada. Kita baru jumpa kemajuan ni akan datang. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan ada satu benda yang depa jumpa pada tamadun Babylon lama tu kan. Babylon tu, depa jumpa satu benda yang depa kaji-kaji, rupanya bateri. Bateri dah ada di pada zaman tamadun Babylon purba lagi tuan-tuan. Dah ada bateri. Tujuh depa, bateri dah ada dulu. Dan ada satu alat yang depa jumpa macam komputer tuan-tuan. Tapi dia pun masih lagi fikir macam mana boleh buat dulu. Cumanya tetap orang tanya lah, kalau dulu maju awak tak tinggal, betul tak kan? Kok tinggal kereta kebal ke, Apache ke tuan-tuan, jet pejuang ke? Maka jawapannya tuan-tuan, bila turun bala dia lenyap semua. Bila bala mai dia ranapkan habis. Sebab tu tuan-tuan, kita yang hidup zaman ni kita kena ingat, otak kita ni sama dengan otak orang dulu. Betul tak tuan-tuan? Kita boleh mengkaji, orang dulu pun boleh mengkaji. Betul tak? Kita boleh buat kereta, orang dulu pun boleh, otak yang sama, kemampuan yang sama. Quran tuan-tuan baca, kalau Allah Ta'ala sebut tentang umat terdahulu, Allah Ta'ala kata lebih kuat pada kamu, lebih hebat tentera pada kamu. Boleh jadi wallahu alam tuan-tuan, boleh jadi wallahu alam umat terdahulu lebih advance pada kita, boleh jadi wallahu alam. Tapi bila datangnya bala-bala tu dia ranapkan habis. Tak ada apa langsung tuan-tuan. Jangan kata depa tuan-tuan, malah depa punya teknologi pun tak ada. Adalah kesan peninggalan Haikal, Petra tu kan, kaum Samud. Adalah tinggal bumi-bumi yang ditarah oleh kaum Ad. Firaun punya apa? Piramid Giza. Yang mana orang pun pelik macam mana dia buat. Baik. Jadi tuan-tuan tengok hebat tak hebat Firaun tu. Piramid yang kita nampak hebat, yang orang duk pergi ziarah tu, piramid tu sebenarnya bukan hebat pun. Piramid itu hanyalah sekadar perkuburan sahaja. Dia perkuburan maknanya. Perkuburan je maknanya piramid tu. Nak letak mayatnya. Macam mana istana, bagaimana menara, wallahu alam. Hanya Allah yang tahu betapa hebat dia. Baik.
Baik, kemudian tuan-tuan akan datang kita akan sambung di Nabi Saleh. Nabi Saleh ni kaum Samud lah. Kaum Samud ni dia tak jauh dengan kaum Hud tuan-tuan. Dan sebelum saya lupa tuan-tuan, Hud ni adalah bangsa Arab kaum Hud ni, kaum Hud, kaum Ad ni adalah bangsa Arab purba. Macam kita orang Melayu Kita orang Melayu ada orang Melayu purba dulu Dan ingat tuan-tuan, jangan percaya kalau ada orang kata orang Melayu ni daripada Taiwan, ada kan. Ada orang kata orang Melayu pada Taiwan, ada kata daripada Yunan, ada katakan mai ke Malaysia. Ini semua teori-teori kebanyakannya dipegang oleh orang yang bukan Melayu dia suka. Dia nak bagi tahu orang Melayu juga adalah pendatang. Dan teori ni lama dah, sebelum Masihi lagi. Katanya daripada Yunan, daripada Taiwan, Funan, macam-macam tempat tuan-tuan. Dan peliknya orang dah kaji dah tuan-tuan. Profesor Wan Hashim Wantih dia kaji dah, dia pergi dah. Kalau pergi di Taiwan, mana ada orang Melayu Tidak, muka Taiwan. Kalau Melayu daripada sana, patutnya muka Melayu apa? Muka kita adalah macam kita. Ada yang kata pasal dialek bahasa tu ada dekat-dekat. Ada yang kata pasal artifak dekat-dekat, dia kata pada Yunan, Cina. Ada juga yang kata. Tapi ini cerita ni semua sebelum apa? Sebelum Masihi lagi, lama dah. Mungkin dah 4,000 tahun, 5,000 tahun dahulu. Tapi walaupun cerita dah lama, dia berkata orang Melayu ini adalah orang pendatang. Dia nak kata sama dengan mereka lah. Tapi teori ni tuan-tuan dah boleh buang lah tuan-tuan. Buang lantung siapa. Sebab ada satu profesor Profesor Wantih tuan-tuan, Wan Zahid Wantih kot nama dia. Dia buat kajian habis-habis. Dan rupa-rupanya kerajaan Melayu di Nusantara ni dah wujud 70,000 tahun yang dahulu. 70,000 tahun yang dahulu. Habis tu yang kita jumpa ada orang Melayu yang apa? Yang ke Hawaii, ke Merata, itu orang Melayu yang meninggalkan tanah Melayu. Dia pergi merantau. Bila kerajaan Melayu jatuh, dia merantau keluar. Itu yang ada bahasa Melayu yang dekat-dekat dengan di Madagaskar lah. Ada yang macam Melayu sikit. Hawaii ada macam keturunan Melayu sikit, dia keluar. Katanya inilah kerajaan Atlantis yang hilang. Ada sebahagian kata kerajaan Atlantis yang hilang adalah inilah kerajaan Nusantara ni. Jadi tuan-tuan, pendek katanya orang Melayu ni dia ada dua, kita punya orang Melayu purba tuan-tuan. Dia panggil satu orang laut, satu lagi orang darat. Austronesia, satu lagi Austronesia kot. Maksud dia orang laut dengan orang darat. Sebahagian kita orang Melayu, toknek kita yang purba dulu tu, sebahagiannya duduk di laut, atas laut. Sebahagiannya duduk di darat. Itulah orang Melayu purba. Jadi kerajaan Melayu, kerajaan yang kedua tertua setelah kerajaan Afrika. Afrika lebih kurang 200,000. Ini yang kita jumpa boleh jadi lama lagi. Setakat yang kita jumpa katanya dah 70,000 tahun. Boleh lah. Kalau betul Melayu daripada Yunan, Taiwan, pasti pun lain sangat. Betul tak? Mesti ada orang Melayu kat sana. Tak ada pun daripada Yunan yang mengaku semua tuan-tuan. Ini semua teori-teori nak merendahkan bangsa Melayu. Faktanya inilah tanah, nama pun tanah Melayu tuan-tuan. Allah jadikan elok dah. India ada tanah India, betul tak? Cina ada kerajaan Cina. Rom ada, orang putih ada, betul tak? Afrika ada tanah Afrika. Tiba-tiba orang Melayu tak tahu daripada Yunan lah, Taiwan, apa benda ni lah tanah Melayu. Betul tak? Inilah Kesultanan Melayu, inilah kawasan Melayu, kepulauan Melayu dari dulu lagi. Memang mana Taiwan, Yunan, Funan apa semua ni tak ada. Ini teori-teori yang nak melemahkan orang Melayu. Baik tuan-tuan, habis akan datang kita akan sambung di Nabi Saleh. Nabi Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana